Okey, pelan pemulihan negara bagi membantu kita keluar daripada situasi yang kita lalui sekarang ini dari segi aspek kesihatan dan juga ekonomi, dan khusus bagi mereka yang berada industri kecil dan sederhana. Dan kita memberi tumpuan kepada IKS pada waktu ini untuk bertanyakan pandangan dan apa usaha-usaha yang telah dilakukan dan akan dilakukan bagi membantu golongan ini. Kita bersama-sama di talian pada waktu ini secara Skype, iaitu Datuk Seri Haji Abu Hassan Mohamad Noor yang merupakan Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia DPUKM. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Selamat pagi Datuk Seri. Terima kasih kerana terima kasih penerbit Selamat Pagi Malaysia juga, kru-kru RTM di sana. Terima kasih menjemput saya pagi ini. Sama-sama. Alhamdulillah kita sekarang. Lama betul lah tak jumpa kan. Itulah dia. Sekarang saya rasa 2 tahun ada kot. Itulah. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersua secara maya. Hari ini Datuk Seri. Ya, ya. Baik Datuk Seri, kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita, kerajaan sangat prihatin dan telah melaksanakan beberapa pakej rangsangan ekonomi dan juga bantuan secara berterusan kepada golongan PKS, pengusaha kecil dan sederhana ini. Dan secara kecil, kalau kita boleh lihat datanya di sini, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 147.1 bilion sehingga Jun 2021 kepada pengusaha kecil dan sederhana ini. Jadi mukadimah daripada Datuk Seri terhadap keprihatinan kerajaan dalam terus mendukung IKS dan juga PKS ini untuk meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Datuk Seri. Ya. Kita alhamdulillah dipanjangkan umur, kita berjumpa juga di zaman norma baru ni, COVID-19 ni. Terima kasih kepada RTM khususnya kerana sama-sama mengembling kan, memviralkan benda-benda yang kata orang tu bantuan-bantuan yang telah diberikan. Baru-baru ni Yang Berhormat Perdana Menteri kita juga telah mengumumkan beberapa perkara kepada industri PKS dan juga IKS kita yang saya rasa terjejas teruk pada ketika ini. Jadi semua telah maklum, maknanya benda perkara-perkara macam ni mestilah kita bergembeling, maknanya kita memberi tumpuan kepada dunia perniagaan terutamanya. Saya rasa 80% daripada industri kita adalah industri mikro dan industri kecil yang kita sedia maklum. Ya, Ani dan Munawar. Saya rasa inilah tumpuan, walaupun kerajaan telah membeli lambakan dana sampai kadang-kadang sampai 150 bilion kepada PKS dan IKS ni. Tapi kadang-kadang kita kena tahu di sudut manakah pihak-pihak tertentu untuk menyalurkan bantuan-bantuan sebegini. Banyak juga yang telah disalurkan ke agensi-agensi dan juga kementerian. Kadang-kadang ramai orang tertanya macam mana nak dapatkan benda ni di pejabat-pejabat kita pun orang akan bertanya. Industri kecil yang berniaga kadang-kadang kais pagi makan pagi kan. Jadi benda-benda macam ni pun dia orang ingin tahu. Kadang-kadang saya rasa Yang Berhormat Perdana Menteri adalah ada satu solusi untuk memberikan benda-benda yang baik kepada rakyat Malaysia ni, terutamanya kepada usahawan dan industri kecil yang banyak terjejas sekarang ni. Jadi saya rasa benda-benda yang 2020 dan 2021 ni adalah pemberian dana yang kata orang tu walaupun agak tak menyeluruh juga, belum lagi, macam contoh dia macam vaksinasi pun belum habis dibuat, tetapi kerajaan terus memberi prihatin kepada rakyat masa sekarang ni lah Industri-industri kecil yang kata orang tu yang terjejas banyak juga, tetapi kadang-kadang bila dapat bantuan dan mendengar berita yang gembira sebenarnya ini, memang dia orang sungguh kata orang tu bersyukur dan
memberi tumpuan yang seterusnya kepada kerajaan kita sekarang ni. Ya. Okey, baik Datuk Seri, dalam masa yang sama kita selalu mengangkat cerita-cerita berkaitan dengan pekerja-pekerja yang terpaksa dihentikan. Tetapi mungkin ramai yang kurang memikirkan tentang bagaimana kedudukan majikan, seseorang majikan itu untuk betapa dilemanya mereka untuk mempertahankan syarikat perniagaan mereka, tetapi dalam masa yang sama cuba kalau boleh nak kekalkan pekerja. Tapi orang kata susah nak buat demikian dalam situasi yang ada ini. Jadi bila adanya program subsidi upah contohnya yang sebenarnya turut memberi kelegaan kerana dia telah pun dilanjutkan dan juga ditambah baik. Kalau sebelum ini mana pelaksanaan PSU ini disyaratkan dengan had gaji di bawah RM4,000, tapi kali ini di bawah PSU 4.0 tiada lagi syarat had gaji yang ditetapkan. Jadi apa pandangan Datuk Seri terhadap impak program subsidi upah 4.0 ini PSU? Ya. Kita sedia maklum pelbagai syarikat dan agensi yang gegasi, syarikat-syarikat gegasi banyak telah menutup syarikat. Sampai saya rasa saya dengar sampai beratus-ratus syarikat yang telah menutup perniagaan, kan? Tetapi yang mengurangkan kadar tenaga kerja sehingga 10% atau 20%, tetapi kerajaan telah memberi tumpuan kepada daripada Kementerian Sumber Manusia yang kita dapat tahu dia ada segi SOKSO, SOKSO dan juga boleh memberikan satu peluang baru untuk kita boleh menerima balik daripada agensi ataupun kementerian ataupun syarikat-syarikat yang besar yang telah menutup perniagaan mereka. Tetapi daripada skim-skim bantuan yang 4.0 tadi di bawah agensi dan kementerian yang berkenaan, mana syarikat-syarikat berkenaan bolehlah membuat rayuan atau permohonan kepada agensi berkenaan untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang sebegini. Ya. Selain daripada program subsidi upah, ada juga grant prihatin juga telah dilanjutkan dan diperluaskan untuk membantu kelangsungan perniagaan dalam kalangan pengusaha industri kecil dan sederhana ini. Dan juga kita lihat baru-baru ini yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan portal MSME sebagai satu solusi norma baharu sebagai pusat sehenti digitalisasi bagi PKS di luar sana. Bagi pandangan Datuk Seri sendiri dalam kita melihat dilema ataupun cabaran pandemik COVID-19 ini, mengapa perlunya PKS di luar sana untuk berubah, bukan lagi berada di takuk konvensional, takuk lama, tapi mereka perlu berubah untuk bersaing di peringkat antarabangsa, untuk mereka meluaskan sempadan perniagaan mereka di peringkat antarabangsa melalui platform-platform yang disediakan oleh pihak kerajaan ini, Datuk Seri? Ya. Ialah baru-baru ni pun Yang Berhormat Perdana Menteri buat satu pelancaran portal di bawah SFMB Corp. Tetapi inilah peluang-peluang yang usahawan kena peka. Sekarang di norma baru ni ataupun perniagaan dunia tanpa sempadan di hujung jari. Kita ada melalui sistem-sistem yang yang terkini, yang lebih sampai keluar negara, kan, untuk membuatkan perniagaan. Mana kalau perniagaan konvensional macam dahulu kita meniaga cara fizikal, kan, tapi kita ubahkan kepada cara sistem alam maya, online business. Ini adalah satu perubahan yang drastik yang masyarakat luar ataupun usahawan kena terima, sebab kita dah berubah. Jadi tak adalah macam dulu. Sekarang ni bayar pun online, ataupun sistem produk kena labeling ataupun design, kan, semua melalui sistem-sistem yang ada di dalam online. Jadi peniaga-peniaga atau usahawan di sana perlulah menitik berat cara peredaran baru yang sekarang dimaklum oleh agensi-agensi atau kementerian yang meliputi seluruh perniagaan, tak kiralah daripada servis, perkhidmatan, produk peruncitan
ataupun ekspor import semua kan. Jadi baru-baru ni pun saya ada bercakap dengan satu daripada ahli-ahli usahawan kita juga yang akan bercerita pasal produk-produk akan membawa ke pasaran Afrika. Jadi inilah peluang-peluang yang selalu kita akan gembar-gemburkan kepada usahawan kita untuk berniaga ataupun berurus niaga melalui sistem alam maya yang lebih besar dia punya pasaran dia antarabangsa maksud dia, yang kita boleh channelkan kepada pengusaha-pengusaha Malaysia yang terjejas teruklah sekarang ni di perniagaan yang kata orang tu kalau daripada segi makanan ataupun daripada segi peruncitan ni mungkin agak laju. Tetapi kalau daripada sistem perniagaan yang konvensional macam ni agak-agak slow, jadi tersekat di situ. Jadi kita akan memberikan sokongan dan usaha bersama dengan tak kira siapa-siapa saja yang bersama dengan platform yang telah kami sediakan ataupun kerajaan di bawah kementerian, agensi yang akan membantu sama-sama untuk menaikkan semula industri perniagaan yang terjejas sekarang. Baik. Dan kita melihat beberapa tahun kebelakang ini banyak perkara yang telah pun beralih kepada digitalisasi dan begitu juga mendorong PKS untuk beralih ke arahnya. Tapi dalam masa yang sama difahamkan masih lagi ada peratusan yang cukup besar kelompok PKS yang masih boleh berdaya mendapatkan platform digitalisasi. Jadi bagaimana ataupun kekangan cabaran sebenarlah yang dilalui oleh pengusaha-pengusaha PKS ini dalam memastikan mereka dapat beralih kepada digitalisasi ini. Apa sebenarnya masalahnya? Tidak mahu belajar ataupun lebih banyak kekangan berkaitan dengan perkara-perkara yang dikatakan bersangkut paut dengan internet contohnya. Apa pandangan Datuk Sri? Ya, sebenarnya kita sekarang ni dah mungkin kita dah tertinggal jauh sebenarnya. Tetapi ialah masyarakat luar bandar terutamanya yang angkara jauh daripada dunia media sosial ni. Tetapi kita akan showkan mungkin pelapis-pelapis baru kadang-kadang orang-orang yang agak-agak lama sikit ni dia kurang sikit dalam sistem-sistem media sosial yang baru kan, tetapi pelapis-pelapis inilah yang akan menaikkan balik media sosial terutamanya dari segi perniagaan online, digitalized, melalui kementerian dan agensi yang selalu membuat promosi sehingga kata orang tu turun padang sampai ke luar-luar kawasan ni, terutama sekali kawasan-kawasan pendalaman yang jauh kadang-kadang internet sistem pun tak berapa yang bagus. Jadi ini semua kita tak boleh nak kata orang tu berputus asa apa yang disalurkan oleh kementerian atau agensi. Kita akan terus mencuba dan kita tak mau berulang lagi seperti tahun-tahun sudah, maknanya 2020 yang terjejas teruk juga kadang-kadang sehingga menaikkan kemarahan orang ramai kepada sistem-sistem yang disedia ada ni. Tetapi kita terus melalui platform-platform yang ada yang kita sediakan ataupun agensi kementerian sediakan, kita perlu akan bersaing bersama
Ya. Contoh dia agensi-agensi yang terlibat seperti Tekun, MARA, SME Corp adalah banyak yang lambatkan banyak membantu daripada sistem digitalize work market to global, contoh di bawah MARA banyak dan juga di bawah Tekun pinjaman tanpa kata orang tanpa syarat, dan 10 hari pinjaman boleh lulus. Jadi ini semua dalam sistem, dalam sistem, dan bayaran pun semua melalui dalam sistem. Jadi kita akan kena berubah, makna berani berubah untuk mendapatkan sesuatu. Kita kena usahalah. Kita tak boleh nak menadah tangan saja tanpa berusaha. Itu yang kita selalu akan terangkan melalui media dan sosial kita yang kita sediakan. Baik, Datuk Seri, dalam kita meneliti cabaran yang dihadapi oleh IKS di luar sana, khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, kita perlu memberikan perhatian juga kepada IKS yang dikategorikan sebagai sektor First Close Last Open, FCLO ini. Kerana kita sedia maklum sektor-sektor seperti pelancongan dan juga sektor sukan dan riadah merupakan sektor yang sangat terkesan sepanjang pandemik ini, dan dikatakan dapat dibuka pada tempoh ataupun fasa keempat pelan pemulihan negara. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat keboleh daya tahan IKS FCLO ini sepanjang fasa-fasa pemulihan negara ini sehingga penghujung tahun ini, dan mungkin Datuk Seri boleh sampaikan apa antara alternatif terbaik buat mereka pada ketika ini, Datuk Seri? Ya, memang kita dah sedia maklum syarikat pelancongan, hotel, perhotelan dan juga syarikat-syarikat gergasi besar pun agak-agak mengeluh, sungguh mengeluh. Tidak dapat apa-apa yang perlu dibuat. Jadi maknanya tahun 2020 dan 2021 ni kita anggap tahun yang kata orang tu tahun yang mencabar. Jadi kita akan cuba insya-Allah kita rangkakan, plankan tahun 2022. Maknanya kalau 21 ni kita plan, kita buat marketing strategi, kita buat plan macam mana cara untuk nak menghidupkan balik IKS pelancongan. Banyak hotel-hotel pun di bawah agensi kerajaan pun banyak yang kata orang tu yang menarik nafas yang tak berapa selesa yang kita ni. Jadi di bawah Kementerian Pelancongan pun saya rasa dia telah dalam membuat sesuatu yang kata orang tu macam mana gerak kerja yang dan melalui NGO dan juga peranan-peranan media sosial juga untuk menaikkan balik imej industri pelancongan yang terjejas teruk ni. Jadi supaya kita sama-samalah kita kata orang tu menarik balik minat pelancong-pelancong di luar sana untuk melalui tempat-tempat peranginan di Malaysia, terutama sekali sekarang ni, itulah semua dalam sistem yang kita yang perlu dilihat di ini dalam marketing ke, dalam proposal ke, dalam whatever tentang pelancongan ni, kita kena terus meneruskan, maknanya tak perlu putus asa walaupun saat sekarang ni saat gentir yang kita perlu lalui. Okey, baik. Jadi di ruang masa ini perlu untuk kita bukan kata nak tegaskan, tapi jika boleh rakyat Malaysia keseluruhannya untuk memberi sokongan sepenuhnya bagi memastikan kejayaan produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan IKS ini. Jadi apa saranan daripada Datuk Seri sendiri kepada rakyat Malaysia keseluruhannya dalam menyokong produk-produk yang kita sebut sebagai buatan Malaysia, terutama sekali bagaimana juga untuk kita memberi sokongan kepada produk yang dijual ini yang tidak berada di dalam talian. Kalau dahulu kalau kita pergi ke kampung-kampung, kita boleh beli di tepi jalan sebagainya. Tapi sekarang mungkin susah untuk kita. Sebagian kita untuk kita membantu mereka. Ya. Sebab sebenarnya tak dinafikan produk-produk usahawan dari Malaysia ini adalah yang terbaik sebenarnya untuk peringkat dunia sebenarnya. Kalau kita ikutkan daripada segi rasa, cita rasa dia, memang kalau ASEAN country ni memang kata orang tu Malaysia adalah
produk yang terbaik bagi mereka ni. Jadi kalau daripada segi peningkatan produk-produk usahawan kita yang sekarang ni dah ada retort teknologi. Maknanya retort teknologi ni maknanya kita akan tak payah perlu masak, kita panaskan je air ni terus makan, ataupun itu sekarang banyak ada, kita ada dengan dengan sambal dia, dengan kuah kacang dia yang ni, ataupun nasi biryani dia, macam-macam perkara yang inovatif dan kreatif usahawan kita di Malaysia ni yang telah buat sebenarnya. Tetapi bila di peringkat antarabangsa, saya pernah dah bawa produk-produk ni sampai ke luar negara. Contoh dia, memang kalau kita buat satu pavilion Malaysia ni memang sambutannya sungguh luar biasa. Daripada segi negara Middle East ke, daripada segi ASEAN country ke, daripada segi contoh dia di China, kalau dia membuat pesanan ni, saya rasa pesanan yang tak menasabah sampai berapa kontainer pun dia nak. Tetapi masyarakat kita belum ready untuk mendapatkan lambakan besar-besar sebegini. Tetapi kita di bawah agensi dan kementerian ataupun di bawah platform yang kita sediakan ni, kita tidak berputus asa. Kita tetap mengajar pihak-pihak mereka-mereka usahawan ni terus berjaya ke peringkat sana. Kadang-kadang kita macam Hani cakap tadi, memang kadang-kadang lambakan daripada di luar-luar ni dah tak nampak produk-produk sebegini. Kadang-kadang dia dah masuk tahap yang kata orang lebih besar, pasaran yang besar. Ataupun sekarang ni di bawah agensi dan kementerian juga banyak bantuan dan dana yang diberikan oleh kementerian dan agensi. Jadi ini semua perlu direbut dalam contoh dia daripada segi labeling, packaging yang kata orang tu di bawah saya rasa MARA lah paling banyak membantu usahawan Bumi Putra kita itu utamanya. Yang tu yang kita kena rebut. Okey. Baik, apa yang Datuk Seri kongsikan tadi, bagaimana peranan kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menyokong produk-produk buatan IKS kita, produk buatan Malaysia untuk kita memberi semangat, dan yang kita yakin bahawa produk-produk IKS kita ini merupakan antara yang terbaik, mempunyai kualiti yang terbaik seperti mana yang Datuk Seri war-warkan tadi. Baik Datuk Seri, terima kasih. Produk kita ni sebenarnya dia bukan yang produk tiruan asli, asal. Kalau katalah benda-benda durian tu, durian betul dia letak dalam tu, jadikan dia kopi, jadikan dia makanan seimbang dan yang sihat. Itu yang dia nak. Sebenarnya tak ada produk campuran-campuran bahan lain. Itu yang kita perlu tingkatkan lagi mutu production kita. Saya terima kasih juga kepada agensi kerajaan, kementerian yang banyak membantu industri kecil dan sederhana kita. Walaupun dia orang sekarang tengah marah, tengah apa kan. Tetapi kalau yang dapat tu dia diam aja. Dia tak dapat yang marah kan. Jadi yang dapat tu tetap diam. Tapi kalau kita kajikan balik purata di semua tu, maknanya kita tak boleh nak jagakan semua, nak bagi yang terbaik untuk semua kan. Jadi kita kena ambil iktibar ni sebagai manusia biasa, dan kita hanya berserah saja dan berdoa banyak-banyak untuk memudahkan lagi semua urusan dan perniagaan kita setiap hari. InsyaAllah. Baik, Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak dapat bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Selamat pada Malaysia dan kru-kru RTM jemput saya di Alam Maya ni. Kita jumpa nanti di kemudian hari. InsyaAllah. Itu yang kita harapkan, dapat bertemu secara fizikal lagi selepas ini. Baik, itu kita bersama dengan Datuk Seri Haji Abu Hassan Muhammad Noor, Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia DPUKM, dan diharapkan mana selepas ini industri IKS sendiri akan terus berkembang maju. Dan jangan takut dengan peralihan kepada teknologi. Kerana kalau sekiranya anda takut, ragu-ragu dan rasa tidak yakin, makanya anda akan ketinggalan jauh. Sedangkan pada ketika ini seberamai yang dah beralih pun rasanya macam dah ketinggalan jauh. Apatah lagi kalau sekiranya anda masih lagi belum melakukan sebarang perubahan. Jadi berubah sekarang untuk masa depan yang lebih cemerlang.